untuk memastikan syurga keikhlasan di dalamnya. Okay? Ketika mereka memberi 2,000, 3,000, seperti Nabi bagi tahu ada orang bagi 1,000 tapi isterinya masih bermewah-mewah, berguling-guling di rumah, masih seronok-seronok. Anaknya masih membazir-bazir makanan di rumah. Maknanya dengan 1,000 dia langsung tak rasa susah. Si miskin tadi dengan RM1 dia sangat bersusah-susah. Sahabat-sahabat boleh terima, dah berjaya. Sehari masuk dalam tabung RM1. Pasti korban tahun depan kita dapat masuk anggaran 350 ke 360 ringgit. Kat mana tu? Biasanya dekat Kemboja lah harga. Tarikh yang sangat indah. Ketika saya disuruh memilih tarikh 11 Julai itu saya tak perasan pun 1 Zulhijjah. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah jatuhnya pada tarikh 1 Zulhijjah. Lalu bila diminta saya untuk tajuk apa, terus saya ambil tajuk Korban Cinta. Kenapa saya pilih Korban Cinta? Satu antara yang rating tinggi ketika saya bersiaran dalam slot tarbiyah di Radio IKIM dulu dalam tahun 2015 rasanya, itulah tajuk Korban Cinta dan masih segar lagi sampai ke hari ini apa yang saya bincangkan. Apatah lagi bertambah-tambah kali ini kita dengan ujian pandemik yang kita tak tahu lagi bila akan berakhir. Jadi berdoalah dalam Fatihah ini, insya-Allah bukan yang mati sahaja kita doakan semoga disyurgakan semua mereka yang telah mendahului kita bertemu kepada Sang Pencipta, tetapi kita yang bakal menyusul. Maka teruskan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan saat hidup dan teruskan dengan Allahumma ghafir lahum wa'afihim wa'fu anhum, ampunkan dan kasihan akan mereka ya Allah. Mereka meninggal dunia dah, berada di dalam tanah, bukan berada di atas tanah seperti kita. Walaupun derita jiwa macam mana yang sedang kita lalui hari ini, syukurlah kita masih bernafas di atas tanah. Masih boleh membetulkan segala salah dan silap kita. Masih boleh menambah-nambah amal solehat kita. Dalam pada kita tak rasa cukup bekalan untuk dibawa mati, kita sudah pun sampai kepada 1 Zulhijjah yang kata Nabi SAW adalah hari terbaik. Walayalin ashr, 10 yang patut kita raikan, itulah dia 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi rugilah kita kalau hanya bercakap-cakap tentang kehebatan, kelebihan, fadilat yang ada di dalamnya, tapi satu pun kita tak buat, kita tak start pun lagi. Jadi pagi ini Alhamdulillah selain amalan malam tadi, subuh tadi, duha kita yang belum selesai boleh sambung selepas ini, kita sudah berpagi-pagian dengan majlis ilmu. Moga Allah redha pada kita. Okay? Jadi insya-Allah sampai juga pahalanya kepada seluruh kesayangan kita yang telah kembali ke rahmat Allah. Moga Allah ampunkan dosa-dosa mereka semua. Berkumpul kita di dalam jannah satu hari nanti di kampung akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, saya nampak kalau tak silap saya ni ada muslimin juga. Tahniah, andalah qawam yang sebenar, kerananya bukan mudah untuk orang lelaki join sekali kuliah ni. Apatah lagi anjuran Biro Muslimat. Okay? Jadi Masya Allah, semoga kita kongsi-kongsikan. Dan wahai Alhamdulillah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, saya ingin memulakan bila sebut korban cinta ni, apa yang kita korban kalau dalam bulan Zulhijjah kita hanya nampak penyembelihan. Berbanggalah kita. Sebelum tidur semalam saya terkedu dengan seorang anak murid yang rapat dengan saya sebab ada miskom penyertaan ibadah korban dia di Kemboja. Masa tu ustaz tukar handphone, dia daftar awal-awal lagi dah.
Lepas tu miss nama dia tu. Jadi dia tak ada dalam grup semua. Jadi kami minta maaf, tak apa untuk dia ni kita masukkan. Jadi berbincanglah, ustazah kalau saya tarik balik gunakan untuk infak lain supaya tak menyusahkan pihak ustazah, okey ke? Kenapa pula? Saya katakan, okay, bukan kita nak sangat dia ada bersama-sama kalau dia dah ada program agenda ibadah yang lain. Tapi disebabkan cara dia bercakap tu saya nak tanya, kenapa kak? Okay, sebab dia kata, Masya Allah, untuk tahun ini saja ustazah saya dah join 8 tempat ibadah korban dan total 18 bahagian lembu. Maksudnya apa? Dekat Yaman ada kan. Dekat luar-luar negara, dalam Malaysia ni pun dia buat jugalah. Jadi saya kata, Masya Allah, banyaknya. Jawapan dia ringkas, saya mampu ustazah. Faham tak? Tanpa ada nada riak dan kesombongan, semoga Allah terima ibadah dia. Saya mampu ustazah, jadi bila orang offer saja saya nak masuk. Saya niatkan pahalanya tu kepada siapa. Sebab setakat berapa ringgit ni, Masya Allah kan, muslimin muslimat, ada orang RM360 tu bagi dia macam pejam mata saja boleh. Kan ada orang RM360 tu kumpul RM1 sehari. Bercinta nak dapat RM360 tu. Jadi sebenarnya dalam pada kita masuk ibadah korban, kalau sahabat kita tadi niat hatinya tu wallahualam, Allah saja yang tahu. Okay? Apa guna menyembelih sebanyak itu binatang korban tapi tidak mampu menyembelih nafsunya sendiri? Persoalan pertama. Okay? Nak menyembelih nafsu macam mana? Apakah nafsu yang terletaknya cinta di hati kita? Kebanyakan nafsu mencintai apa? Mencintai dunia ke mencintai akhirat? Dia selalu bertelagah, bergaduh dengan iman dan ilmu yang kita duk belajar hari-hari dengan macam-macam asatizah ni. Semuanya mengajak untuk kita menundukkan nafsu, untuk kita mengawal nafsu, untuk kita meninggikan iman dan ilmu. Setiap hari mesti ada penambahbaikan. Dari segi amal solat kita, dari segi akidah kita, belajarlah apa saja. Dalam kita mencintai ilmu tasawuf, jangan berpisah dengan ilmu syariat, ilmu fiqh, belajar cara nak betulkan solat, puasa kita bagaimana, semua ni dalam bab fiqh ibadah. Dalam pada mencintai tasawuf, ilmu syariat, fiqh, jangan pernah berpisah dengan ilmu akidah. Apa ilmu akidah? Mencintai Allah, mengenali Allah. Jadi sifat-sifat Allah ni kita kenal sungguh-sungguh. Kita faham sungguh-sungguh. Betul ke Allah tu ada sifatnya, ada nama-namanya, nama Al-Alim? Setakat mana tahunya Allah? Setakat mana melihatnya Allah? Rupa-rupanya Allah bagi tahu kita, bukan saja Allah mengetahui apa yang zahir kita telah persembahkan. Sujud dah dia tu, sembahyang dah, keluar rumah tutup aurat dah. Bukan yang zahir sahaja, tapi Allah melihat innallaha alimum bizatis sudur. Sampai ke dalam sudur, dada, hati yang paling dalam. Kita niat apa, kita nak plan apa untuk esok, hari ini nak buat apa, semuanya Allah tahu. Mata kita hari ini hanya melihat berapa orang yang dekat dalam Google Meet, nama-nama yang ada dekat Facebook ustazah, berapa ramai. Itu je yang saya pandang. Tapi saya tak tahu belakang saya ni ada apa. Sahabat-sahabat, begitu juga yang kita terpisah berbulan-bulan dah tak bertemu dengan kesayangan kita. Hanya tengok secara dalam talian sahaja. Bohonglah untuk kita mengatakan kita tidak rindu. Tapi setiap hari sang ibu bertanya, solat tak, duduk kat jauh tu, mak tak nampak ni. Kan sahabat-sahabat, kita serahkan anak-anak kita kepada penjagaan Allah. Tapi tugas kita memantau. Kita tak tahu dia bohong kita ke tidak. Allah yang melihat dia. Allah yang menjaga dia. Mak tak tahu, mak tak nampak. Tapi mak minta selalu dengan Allah, jagakan kamu untuk dunia dan akhirat. Okay, jangan sembahyang bila depan mak je. Belakang mak tak sembahyang. Macam mana malaikat nak catat amal apa yang kamu buat hari ni? Itu selalu nasihat ibu-ibu kepada anak-anaknya. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita tahu tajuk korban cinta ni, masuk ibadah korban penyembelihan binatang, unta, lembu, kambing, silakan. Tapi apa yang ada hasil daripada korban? Sebab tu hari ini dalam korban cinta saya nak mengajak memahami, ada dalam satu buku sahabat-sahabat, saya sedang jatuh cinta dengan buku terbitan Telaga Biru ni, 13 golongan bukan Rasul dalam Al-Quran. Biasa kita jumpa dalam Quran, nanti kita akan cerita tentang Ibrahim dan Ismail dalam sejarah korban yang disyariatkan kepada kita. Tapi dalam buku ni bercerita tentang korbannya Qabil dan Habil.
Siapakah Qabil dan Habil? Itulah anak kepada Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa yang menyebabkan tertumpahnya darah pertama dek kerana satu sifat mazmumah, itulah dia dengki. Hidup atas dunia kalau kita tak buang rasa benci akan timbullah kedengkian kan, walaupun dalam adik-beradik. Bila dah ada dengki ni nanti dia akan datang dendam, dia akan datang bermusuhan, bahkan nanti akan berbunuh-bunuhan. Sama macam Qabil dan Habil. Dia tak dapat apa yang dia nak, dia cukup marah. Dia terlupa bahawa di sebalik apa yang dia nak itu adalah nafsu, cintanya kepada yang cantik saja nak. Tapi belum tentu lagi yang cantik zahirnya tu batinnya turut cantik. Dia nampak kelihatan sempurna pada zahir, itu yang nafsu suka. Tetapi Allah cerita dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Dan bacakanlah wahai Rasulullah kepada kisah mereka dua orang anak Adam, yakni Habil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban. Maksud ayat ni menyatakan kepada Nabi SAW, ceritakan kepada mereka, umat Nabi SAW. Maksud kisah Adam, Qabil, Habil semua ada dalam Quran. Itu yang ditempelak oleh kafir Quraisy. Kan macam mana Muhammad boleh tahu kisah Adam sedangkan dia tak hidup pada zaman Nabi Adam? Tengok Quran menggunakan kalimah, bacakanlah wahai Rasulullah Muhammad kepada mereka mengenai kisah dua orang anak Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad memang tak wujud pada zaman tu, tapi dipilih oleh Allah untuk membacakan wahyu Allah sampaikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu ayah yang menonton, kita ni main peranan untuk menyampaikan kepada anak-anak kita yang belum tahu mengenal agama Allah. Walaupun kita tak hidup, ditempelak oleh anak kita, mama ni macam hidup je zaman Rasulullah. Mama tahu ke Rasulullah tu macam mana? Sebab kita tahu melalui Quran, kita tahu melalui hadis, dan kita sama-sama ingin menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Walaupun logik akalnya mak ni mati dulu, mak yang tua, kamu melihat sejarah membuktikan di keliling kamu ni ada orang yang muda sebaya kamu pun bila Allah berkehendak dimatikan begitu saja. Apatah lagi kita hidup dalam zaman COVID ni, kan? Anak-anak yang bukan tua macam kita, belum begitu matang pemikirannya, kena tunjukkan logik akal. Betul lah ibu, hari tu ada pun kawan adik, dia ikut ayah dia, mak dia pergi holiday, mati satu keluarga. Ada baby umur 3 bulan meninggal. Itu bukti bahawa nyawa kita ni Allah pegang. So jangan ada seorang pun kata nantilah dah tua macam mama baru nak tutup aurat. Nantilah dah tua macam ayah baru nak pergi masjid. Itu kesilapan. So kita nampakkan logik untuk peringkat kanak-kanak. Untuk peringkat remaja. Bila peringkat dah macam kita ni, kat mana dalil naqli dan akli yang kita nak pegang? Maknanya bersandarkan kepada hadis. Ya Allah, kenapa aku tak beriman ni? Quran pun cerita bahawa Muhammad tak tahu kalau Allah tak cerita. Jadi sahabat-sahabat, apa kisah Habil dan Qabil ni? Selain daripada disuruh bernikah dengan pasangannya sendiri sebab tak ada manusia lain pada masa tu. Ikut je. Siapa yang paling taat? Yang paling taat itulah yang paling diberi kemenangan oleh Allah. So sekarang ni tepuk dada tanya iman. Ada banyak dalam hidup ni yang kita cintai. Duit gaji yang kita dapat, kita belanjakan ke mana? Kan salah ke ustazah saya nak beli? Kan itu adalah kredit untuk diri saya sendiri. Salah ke mama kan duit? Kalau ada yang anak-anak pertama kali dapat gaji bulan ni, baru dapat kerja, berapa ramai ibu ayah yang mengajar? Mak nak cakap ni, gaji pertama ni Masya Allah kan, berkat ni, alang-alang tahun ni, kita alang-alang kamu dapat gaji pertama ni dekat dengan bulan Zulhijjah, jom kita ketepikan RM360 masuk ibadah korban di Kemboja. InsyaAllah. Kalau kita bagi tahu dia yang dekat rumah kita satu bahagian 800 lebih tu, dia bulat mata lah, gaji dia 1,500, kita suruh 850. Itulah gaji pertama dia. Kan sahabat-sahabat, kalau yang terbaiknya korban di mana? Sudah pastilah dalam negara kita sendiri, fakir miskin dalam negara kita sendiri.
Tapi kita nak cari harga yang murah tu memang tak ada. Jadi kita beribadah korban di tempat yang murah bukan kerana murahnya, tapi kerana tak nak jadikan diri kita terlepas korban lagi hanya kerana di negara kita memang tak nafi harga lembu mahal dan sebagainya. So nak tunggu harga lembu murah kat Malaysia sampai sudah pun kita takkan berkorban. Jadi jangan masuk korban di luar negara tu kerana murahnya, tapi kerana tahu keadaan di sana memerlukan bagaimana, kerana kita tahu tepuk dada tanya iman memang mampu aku kat situ saja. Nak tunggu kat Malaysia ni nanti kot, nanti insya-Allah satu hari nanti, tapi bukan sekarang. Sebab kita duk gaduh ni dalam negara ke luar negara, tapi sekarang satu Zulhijjah satu daftar pun tidak. Kan? Ulama ustazah terasa ni memang nak suruh terasa bagi orang yang mampu. Sahabat-sahabat, kita tak cerita bagi orang yang tak mampu, kena buang kerja dalam pandemik ni, struggle dalam hidup, kita tak cerita. Tapi yang masih boleh klik sana, klik sini, macam-macam makanan mewah masuk ke dalam rumah tanpa bertanya jiran tetangga kita sendawa, kenyang ataupun sedang kelaparan. Yang bila Shopee offer 7 hari bulan 7, 8 hari bulan 8, kita juga. Kak, bukan dah ada barang tu kat rumah. Rugi ustazah tak beli. Benda ni murah gila ni, 70% diskaun. Tapi kan dah ada kat rumah, nak buat apa? Tak apa ustazah, simpan je dalam stok. Masa kita nak guna nanti benda tu pun dah rebut. Dah tak boleh guna dah. Kan betapa permainan iblis dekat situ. Kita tak boleh mengorbankan rasa cinta kita kepada perkara-perkara dunia yang kita mahu. Jadi cerita tentang korban Qabil dan Habil, korban yang berlaku pertama atas muka bumi ini, apa kata Allah? Lalu diterima korban salah seorang antaranya yakni korban Habil, dan tidak diterima korban daripada yang lain yakni korbannya Qabil. Lalu Qabil berkata, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Allah terima korban Habil, tak terima korban Qabil. Qabil sakit hati. Sama tak macam hari ni? Aku kerja, dia kerja. Kenapa dia boleh beli kereta besar, aku tidak? Aku satu pejabat, bos yang sama. Kenapa dia naik pangkat, kenapa aku tidak? Sahabat, kalau kita tak menerima bahawa Ar-Razzaq, Allah itu adalah pemberi rezeki, kita akan kerja macam tu je lah. Kenapa dia dapat? Kenapa aku tak dapat? Kan dalam adik-beradik pun boleh. Kenapa mama pilih dia? Kenapa tak pilih kita? Sebab kita percaya rezeki tu hak Allah. Tapi bila berlaku ujian tu pada kita, kita dah mula dah rasa dendam, sakit hati, marah. Itukah namanya korban? Tak, kita masih tak boleh berpisah dengan apa yang kita cintai. Lalu apa kata Allah dalam ayat ni? Habil menjawab bahawasanya Allah menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Sebab Qabil kata, sesungguhnya aku akan membunuhmu, sampai berbunuhan kerana dia tahu ayah dia kata korban Habil yang diterima bukan korban Qabil. Lalu apa jawapan Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. So saya berdoa dalam malam tadi, ya Allah, kakak yang bercerita sampai 18 bahagian itu semoga ikhlas di hatinya lalu membentuk takwa. Tanpa takwa tak jadi apa ibadah dia. Okay, sahabat-sahabat, sebab itu apa yang kita tanya hari ni, kita masuk ibadah korban kat mana? Paling pentingnya takwa. Allah tak pernah tanya di mana, dengan siapa kita masuk, tak pernah tanya. Okay, jadi sebab itulah bila kita faham kenapa diterima korbannya Habil. Cerita kedua-dua anak Nabi Adam itu menurut permintaan Nabi Adam dengan menyediakan korban masing-masing. Qabil memberi korban seberkas hasil tanaman kerana dia seorang petani. Sekarang ni jangan ikut. Saya sebut di awal tadi, ini cerita korban yang awal yang disyariatkan untuk kita ikut, korbannya Ibrahim dan Ismail. Okey, sekarang ni kita berbicara korban pertama atas muka bumi, tapi ada pelajaran yang kita nak ambil. Pada masa itu manusia pertama hidup. Qabil ni suka bercucuk tanam, bertani. Kekayaan hasil mahsul dia daripada pertanian. Jadi kita perhatikan, Adam kata nak korban, serahkan kepada Allah benda yang paling kita suka. Rupa-rupanya Qabil ni dia cengkelat. Tahu tak cengkelat? Dia cari yang paling tak ada nilai kalau dijual. Yang paling tak ada nilai kalau dijual. Tuhan tu bukan nampak pun. Allah tu bukan ada pun kat sini. Ni kalau yang paling baik ni, kalau aku buat korban ni, habislah hasil keuntungan aku tadi. Tu hati punya kerja. Orang lain tak tahu. Sebab tu bila orang tanya, Ustazah, korban dalam negara ke luar negara? Tanya dalam ni.
Apa tujuan pergi hantar kat luar negara tu? Okay? Dan apa tujuan yang paling mahal kat dalam ni? Nak cerita kat orang ke aku je dalam 200 orang dekat taman ni, aku je yang mampu bayar RM800. Okay? Maka sahabat-sahabat, Nabi bercerita tentang ibadah sedekah yang diterima, siapa yang layak ke syurga antara orang kaya dengan orang miskin. Bukan orang kaya je layak syurga. Ini nak menunjukkan keadilan Allah. Syurga dicipta oleh Allah untuk sesiapa sahaja. Lalu Nabi bagi tahu pada suatu hari, mahu tahukah kalian siapa manusia yang dengan RM1 masuk ke syurga berbanding sedekah yang RM1000? Saya pindahkanlah bahasa dinar dirham tu kepada ringgit. Lalu sahabat-sahabat miskin berkeliling di sisi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak tahu RM1 boleh bawa masuk syurga berbanding RM1000. Sahabat, saya dah banyak ulang cerita ni dalam kuliah saya sebab ia sangat memberi kesan di hati. Ustazah sebutkan apa? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab ada orang yang bersedekah setiap harinya, infak harta di jalan Allah RM1 kerana kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, bersusah payah menafkahi keluarganya. Dia kerja bagian nak rak tu, sehari dia dapat RM2 je. Dia bawa balik, dia pujuk isteri. Hari ni awak makanlah dengan anak. RM1 ni saya dah belikan makanan. Abang tak makan? Tak apa, saya ikat perut. Besok saya makan. Besok usaha lagi bawa balik RM2 lagi. Boleh tak hari ni abang dengan anak makan, kamu rehat sekejap. Sebab kehidupan kita yang kekal di sana, bukan di sini. Yang kita belanjakan nampak habis, tak bawa balik makanan banyak tu, sebenarnya nanti di sana Allah bentangkan kita kapet kemuliaan. Nah ni kerana engkau dalam susah, sibuk membantu orang lain. Subhanallah. Tetapi ada orang yang beri RM1000, hari ni banyak yang mendatangi Ustazah. Kan semalam Ustazah ada share satu program RM1 sehari dalam program Zulhijjah. 10 hari ni kita nak buat. Dengan grup-grup Ustazah yang tertentu lah. Tiba-tiba orang PM tepi, Ustazah saya nak pam RM2,000 terus, Ustazah saya nak bagi RM3,000 terus untuk Zulhijjah sahaja. Saya kata Masya Allah, mudahnya dia boleh bagi RM2,000, RM3,000 sekaligus macam tu. Adakah mereka confirm syurga? Ustazah mendoakan mereka disyurgakan oleh Allah. Tetapi untuk memastikan syurga, keikhlasan di dalam ni. Okay? Ketika mereka memberi RM2,000, RM3,000, seperti Nabi bagi tahu ada orang bagi RM1,000 tapi isterinya masih bermewah-mewah, berguling-guling di rumah, masih seronok-seronok. Anaknya masih membazir-bazir makanan di rumah. Maknanya dengan RM1,000 dia langsung tak rasa susah. Si miskin tadi dengan RM1 dia sangat bersusah-susah. Sahabat-sahabat boleh terima, boleh faham kenapa yang miskin disyurgakan Allah dengan sedekahnya yang hanya RM1. Tetapi si kaya dengan sedekahnya RM1,000, kalau tidak membetulkan di hati, tidak bersusah payah dengan kudratnya, dengan kekuasaan kemampuannya saat itu, maka tidak begitu bernilai di sisi Allah. Maka jangan pelik kalau si kaya sekaligus RM1,000, RM2,000, RM10,000, kita doakan dia makin kaya dalam barakah. Yang si miskin tu tidak beralasan sahabat-sahabat untuk ke syurga Allah. Jadi bila kita memahami macam ni, ya Allah, patutlah korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah. Dia kaya raya dengan hasil pertanian, tapi dia bagi yang paling tak ada nilai di sisi dia pun tak nak. Dia buang dah benda tu. Tapi Habil dia terlibat dengan penternakan binatang. Dia cari kambing kibas yang paling gemuk, subhanallah, untuk dipersembahkan menjadi ibadah korban. Orang duk tegak ni, janganlah rugilah Habil kalau hang jual ni, ini yang paling mahal ni. Tak apa sebab aku nak persembahkan kepada Tuhanku. Itulah dia sahabat. Siapa kita hari ni duduk dalam satu taman, duduk dalam satu grup. Oh Ustazah tu yang masuk dekat surau kita tu memang kaya raya tu Ustazah. Tu memang ikhlas tu. Tu yang dekat luar negara tu Ustazah, memang dia tu tak sepatutnya macam tu. Kita ni main cakap je. Tapi kita boleh baca ke? Boleh scan ke hati orang? Sebab tu pentingnya ilmu. Tuhan, aku melaksanakannya kerana apa? Jadi kita perbaiki sahabat-sahabat, belum terlambat. Yang duk mendaftar korban kan, ada orang duk tanya, boleh lagi tak Ustazah? Boleh lagi tak? Boleh, tak ada masalah. Selagi belum habis hari tasyrik, boleh je. Tapi sayanglah yang kita duk kempen awal suruh masuk tu, sebabnya bermula hari ini kita dapat pahala baru, pahala tambah yang lain, besar fadilat dia. Kita disuruh tahan daripada potong kuku, rambut, bulu-bulu di badan. Kerananya kita telah mendaftar ibadah korban hari tu lagi. So 1 Zulhijjah ni kita bermula.
saya baru nak daftar lusa sebab lusa gaji. Boleh ke Ustazah? Boleh. Tapi dapat tak fadilat 1 hingga 10 Zulhijjah menahan diri tadi, tak dapatlah pahala sunat itu. Faham ya? Ibadah korban diterima? Diterima. Sebab itu kena faham mana yang rukun, syarat sah, mana yang kita tahu itu pahala sunat tetapi mempercantikkan lagi amal soleh kita untuk membawa kita ke syurga Allah. Saya tak daftar awal-awal sebab hari itu ada benda penting bagi saya. Kenapa Allah utamakan fastabiqul khairat? Bila tahu benda tu benda baik, bersegera, rebut-rebut. Sebab kalau kita dah daftar, contoh sahabat-sahabat kita yang tertangguh hajinya pada tahun lepas dan tahun ini. Kita berdikit-dikit ni, bersusah payah mengumpul duit untuk sampai nama kita naik tahun 2020, 2021. Ternyata Allah tak izinkan. Sahabat-sahabat, Allah tak izinkan. Andai ditakdirkan tahun depan berlaku, sahabat-sahabat boleh pergi haji, tabung haji dah cerita kat kita dah. InsyaAllah nama yang 2020 tu pergi dulu. Bukan nama yang sepatutnya 2022. Tiba-tiba nama yang 2020 tu mati dah. Tak sempat dipanggil pada tahun 2022. Apa kedudukan dia? Selagi mana dia kekal. Ni kita duk dengar dah lagu-lagu nasyid-nasyid. Ustazah dengan ustaz nangis dah semalam. Labbaik Allahumma labbaik, jatuh air mata. Kan sahabat-sahabat? Kenapa kita sebutkan demikian? Sebab rohnya masih nak pergi walaupun pandemik. Tolong ya Allah tahun depan dah ya Allah, sempatkan ya Allah. Masih dengan harapan tiba-tiba mati. Apa kata ulama? Matinya itu diangkat rohnya sebagai orang yang menunaikan ibadah haji. Tapi tahun lepas tak naik nama, tahun ni tak boleh pergi lagi. Sampai marah-marah, apa benda semua ni tak boleh pergi, duit aku cukup, kan? Marah-marah ni, berkeluh kesah, merungut-rungut. Keluarkan duit dalam tabung haji, tak payahlah tak haji pun tak apa, yang penting solat. Kan ada manusia macam tu. Putus asa dari rahmat Allah. Keluarkan semua duit dari tabung haji. Kan contoh kalau buat infak lain tak apa, tapi dia berpoya-poya pula dengan duit tu. Wa na'udzubillah min zalik. Mati dia tak sempat pergi haji tahun depan, tak dinilai pun niat dia dah bertahun-tahun. Sebab dia telah berputus asa dari rahmat Allah. Ini ruginya orang yang Allah selalu pesan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus bersangka baik dengan Allah. Sahabat-sahabat. Jadi bila kita faham keadaan ini, Masya Allah, Tabarakallah, kita nak sebutkan dalam surah As-Saffat, ayat yang ke-100. Nanti tolong rujuk kalau ada Quran terjemahan berhampiran kita tolong pegang. Surah As-Saffat ayat yang ke-100. Tadi kisah Qabil dan Habil. Qabil memberikan, mengorbankan perkara yang tak berapa dicintai. Tetapi Habil ibadahnya diterima oleh Allah kerana mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai. Sampaikan orang duk kata ni, kalau aku jadi hang lah, aku tak bagilah. Maknanya apa sahabat? Binatang korban yang paling gemuk tu, kambing yang paling gemuk kalau dijual yang paling mahal. Tapi itu yang dihadiahkan untuk Allah. Kerana ibadah korban yang paling dekat, kalau kita faham apa korban tu, qafroba. Kita, dalam ramai-ramai ni Ustazah, kalau Ustazah tengok nama sekian tu sahabat qarib saya tu, yang paling dekat dengan kita. So korban untuk makin mengakrabkan hubungan kita dengan Allah. Sebab itulah kita nak letakkan apa yang patut aku korbankan. Pengorbanan ini yang paling tinggi. Ustazah, saya tak masuk korban tahun ni, saya tak mampu, saya tak sempat, sampai gaduh-gaduh dengan suami. Tak apa, bukan benda wajib, benda sunat. Tapi apa yang kita korbankan dulu 2 tahun lepas ketika masjid surau kita imarah. Kan kita korbankan, saya tak boleh lupa, Masya Allah, duduk dekat surau daripada lepas solat Isyak, solat Idul Adha, balik ke rumah, sahabat-sahabat tukar baju saja. Nanti petang lepas asar dah dekat nak maghrib baru pergi rumah mak. Rumah mak di kampung Datuk Keramat. Nanti mak moncong. Saya selalu cerita benda ni, terkenang. 3 tahun dah almarhumah bunda saya tak ada. Lalu sebut, mak, moncong, mak ni moncong juga, Masya Allah. Kenapa moncong? Rumah adik-beradik dekat-dekat, tapi pagi tak sampai kat rumah. Kita pun pandailah kena ngending sebelah. Untungnya jadi mak duduk kat rumah saja, pahala mencurah-curah. Pahala apanya aku dapat? Macam tu kan mak-mak. Masya Allah, tabarakallah. Yelah, abang dekat Masjid Gombak tu seharian bantu ibadah korban. Padahal abang tu tak mampu pun, tak masuk korban tahun ni. Tapi dialah yang paling sibuk, tukang timbang, tukang segala. Sampai clear kemah-kemah semua susun elok.
Malam penat-penat patut tidur mak, tapi datang juga rumah mak ni. Subhanallah. Tu abang yang dekat jalan Ipoh Imam tu macam tu juga kan, sibuk tak masuk korban, tak mampu, tapi dialah yang daripada pagi sampai ke petang. Mak tahu tak, mak berkorban menunggu mana anak aku tak datang pagi ni. Mak reda ke tak reda? Kan moncong dia tu macam tak berapa nak reda, tapi bila kita betulkan cerita, betul juga engkau cakap, mak tak larat dah nak pergi masjid semua. Tapi mak mengikhlaskan hati, anak-anaknya diwakafkan ke jalan-jalan Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah dia ibadah, itulah dia pahala. Mak korbankan keseluruhan, mak korbankan kebahagiaan, mak korbankan keseronokan. Mak tak dapat berkumpul-kumpul seperti hari ini. Kita patuh SOP, kita tak balik kampung salam tangan cium mak ayah kita. Tapi apa yang kita dapat? Orang lain boleh tipu surat polis, orang lain boleh lari, kan, ikut jalan-jalan tikus. Saya letihlah Ustazah ikut SOP ni, sampai mak saya dah mati dah. Kita tak nampak ini juga sebagai pengorbanan. Untuk apa sahabat-sahabat? Kita cinta holiday sana sini, kita cinta pergi menunaikan ibadah umrah dan haji, kita cinta mengeluarkan perbelanjaan harian kita untuk benda-benda yang kita sukai. Tapi kita tak perasan bahawa dalam kehidupan hari ini kita sedang mengorbankan apa yang kita cintai. Jadi yang tak ada keuangan untuk masuk ibadah korban tahun ni, ya Allah terimalah. Aku dah 2 tahun ni tak dapat jumpa pun dengan kesayangan aku. Aku ya Allah ada duit banyak pun rupa-rupanya tak guna. Kapal terbang pun tak boleh berjalan sekarang ni. Jadi aku nak tunggu mungkin 4 tahun lagi. Ramai dah orang tanya bila boleh ikut Ustazah pergi umrah. Saya kata saya tak buka iklan apa, pejabat pun dekat 2 tahun dah bermangga, bertutup. Tapi orang dah jalankan iklan Ustazah, biar orang lain jalankan iklan. Sebab kami dapat tahu, Saudi kata kan hotel pun kalau dibuka nanti tak tahu macam mana bergandanya, flight macam mana, jangan pernah nak membohong orang bagi harapan-harapan palsu. Sebab kita sendiri pun tak tahu. Kita serah pada Allah. Jadi Ustazah, cik dah simpan duit ni nak ikut Ustazah. Cik, hidup kita untuk sekarang. Ke depan tu Allah yang pegang. Sahabat-sahabat, apa maksud ke depan tu Allah yang pegang? Belanjakan hari ini untuk jalan Allah. Belanjakan yang kita ada hari ini untuk jalan Allah. Kita nampak ya Allah NGOs tu, ya Allah grup ni, ya Allah grup ni. Dalam grup ustazah-ustazah se-Malaysia yang kami duduk, setiap kami ada program-program bantuan untuk masyarakat. Jadi siapa kita untuk mengatakan orang tu tak hudurkan bantuan, orang tu tak ni, kita tak tahu dia punya kerja macam mana. Cuma kita tidak mencanang-canangkan. Kita ada grup-grup kita tertentu. Sahabat-sahabat yang duduk Kelantan, Ustazah saya jumpa ni, ya Allah kan rumah nak runtuh dah. Yang duduk kat Johor, Ustazah ni wakil saya kat sana. Maka bila kita dengar Tuhan, ya Allah, aku ni larat lagi ke nak makan pelbagai menu dekat depan ni bila kita melihat saudara-saudara kita sedang kebuluran. Sahabat-sahabat, korbankan. Sebab, tapi kalau aku belanjakan sekarang ni, nanti bila tiba aku nak pergi umrah, duit aku tak cukup. Percayalah dengan rezeki Allah. Kalau hari ni kita mengorbankannya untuk Allah, satu hari nanti bila datang rezeki kita, kita pun tak tahu daripada mana punca. Allah akan gantikan seperti mana kisah Ibrahim punya pengorbanan dalam surah As-Saffat ayat ke-100. Panjang ni kalau saya nak tadabbur, penutupnya ayat 111. So saya ambil yang penting-penting saja, tapi saya sangat menggalakkan sahabat-sahabat buka Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Dia bermula dengan ayat mana? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin ini adalah doa yang alim ulama asatizah kita mengajar daripada dulu lagi. Siapa yang nak anak-anaknya terdiri di kalangan anak-anak soleh, tolonglah amalkan doa Rabbi habli minas salihin. Geram dengan anak. Ya Allah, kenapa perangai yang nombor 3 ni tak sama yang lain tu menyejukkan hati Ustazah. Nombor 3, sebelum kita marah, semalam di TV Al-Hijrah Ustazah sebut pasal jangan ditangan-tangankan. Sahabat kat situ cerita jangan marah sebenarnya. Tapi Ustazah sebut di situ kalimat ta'awuz. Rasa nak marah je, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Detail kenapa perlu isti'azah. Islam mengajar kita, subhanallah. Besar fadilat ta'awuz tu. Kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tak jadi nak mencarut.
Tak jadi nak mencaci maki, tak jadi nak menengking anak, keluar perkataan yang lebih harmoni. Subhanallah. Tapi hayat ini, ditambahlah siapa yang dengar TV Al-Hijrah semalam, lepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cuba baca Rabbi habli minas salihin. Aku geram, dia seorang je yang degil ni. Rabbi habli minas salihin. Jadikan wahai Allah. Ni doa ni bermaksud wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang soleh. Ustazah, doa ni bukan untuk orang yang nak mengandung anak soleh. Dah tak boleh mengandung pun boleh doa lah cik. Jawab macam tu. Sahabat-sahabat, sebab kita dah ada anak. Anak kita ni kita sedang bentuk untuk jadi soleh. Apa soleh? Nanti bila kita sekarang ni kita masih tak berpuas hati. Kenapa anak kita Ustazah nak suruh solat payah, nak suruh ni payah, dengan kita tengking-tengking. Sabar cik, belum masanya. Saya nak tanya Acik, kalau sekarang ni mak ayah Acik hidup, mak Acik tengking-tengking lagi tak mak ayah? Ya Ustazah, masa hidup dulu saya tengking-tengking. Saya jaga dia masa sakit, saya tengking-tengking. Kencing dekat atas tilam. Ini berlaku kisah benar sahabat. Sebab itu Masya Allah, Tabarakallah, saya pun jaga mak saya sakit 5 bulan dalam stroke. Tapi ada orang yang sampai 16 tahun jaga mak dia. Sampaikan Ustazah, saya bukan nak mak saya mati, tapi minta maaf lah cakap saya dah tak larat dah Ustazah. Ada yang mengadu pada Ustazah, sampai Ustazah bersyukur Tuhan engkau menguji kami mengikut kemampuan. 5 bulan tu ya Allah ada abang yang sampai berhenti kerja, ada yang jaga. Sebab tu Ustazah saya hidup 50 tahun, saya rasa sayalah anak paling soleh. Tak pernah menengking mak ayah. Tapi setelah usia saya 50 tahun tu ditakdirkan mak saya tak sihat, duduk dengan saya. Berapa banyak saya tengking mak saya Ustazah hanya kerana saya nak dia sihat, dia sembuh, dia makan ubat. Saya geram tak nak makan ubat. Muslimat, macam mana pun kita ada salah ketika itu. Walaupun alasan kita nak bawa pergi doktor degil, maksudnya ketika kita mula meninggikan suara kita sedang derhaka. Sebab wala taqul lahuma uff. Jangan engkau sebut walaupun perkataan kita dah terlebih daripada dah sebut. Masa mak ayah kita sihat, anak soleh solehah boleh sopan bahasa. Tapi masa sakit dah tak berapa nak soleh solehah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita sedang hilang sabar dengan anak-anak kita hari ini, cuba flashback, patah balik. Ya Allah, kalau mak ayah aku hidup balik sekarang ni, Allahu Akbar, aku akan cakap yang baik-baik je dengan dia. Tolong ya Allah, kalau boleh dikembalikan orang tuaku, aku nak cakap yang baik-baik je. Kebanyakan kita dalam penyesalan begitu. Jadi ibu ayah yang hari ini ditengking oleh anak sendiri, sebut Rabbi habli minas salihin. Mungkin solehnya bukan sekarang ya Allah. Aku korbankan rasa aku ni sebab aku cinta anak aku kerana engkau ya Allah. Maka dengan berkat Rabbi habli minas salihin, saat kita berada di barzah, kita bertanya Allah, ya Allah, ini pahala aku yang mana? Sejuk barzah aku ni ya Allah. Apa jawapan muslimin muslimat? Tu anakmu sedang meratap. Dulu akulah anak derhaka, mak aku tengking-tengking, sekarang aku dah tak boleh buat kebaikan, gaji aku banyak, aku tak boleh share dengan mak ayah aku. Sebab Ustazah didatangi orang-orang macam tu. Ustazah, saya dulu anak derhaka, adik-beradik saya semua okey, baik. Saya ni anak derhaka. Macam mana saya nak balas jasa? Saya kata balaslah, ziarah orang tuamu. Kan tak boleh Ustazah, mak ayah saya dalam kubur dah. Maka dia ikut Ustazah kata infak, wakaf atas nama mak ayah, buat kebaikan, ziarah maklum, pak ngah semua yang mak ayah sayang dulu. Dia buat setaat-taat, saya cemburu. Saya cemburu. Sampai saya kata dengan adik-beradik saya, kita rasa kita dah soleh-solehah sangat dah. Mak sakit, kita bergilir-gilir jaga. Subhanallah, sampai masuk ke liang lahat, kita mandikan, kita solatkan segala kita. Tapi lepas mak ayah dah tak ada ni, lepas mak dah tak ada ni, kita buat tak kebaikan. Takut yang perasan soleh-solehah masa hidup dulu, sekarang mak ayah dalam barzakh nak angkat tangan mendoakan Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma pun dah terlupa dah sahabat-sahabat. Ini permainan syaitan. Dulu masa mak ayah engkau hidup, engkau baik kan? Tahu tak hubungan anak dengan mak ayah tu tak pernah habis sampai bila-bila. Untungnya orang yang pernah mengandungkan amanah Allah zuriat. Anda orang hebat. Jangan pernah merungut dengan ujian anak-anak hari ini. Korbankan rasa. Walaupun yang kita telan tu terasa pahit. Satu hari nanti ketika kita sudah tidak mengangkat tangan berdoa di barzah,
anak-anak kita ni dalam penyesalannya. Dia buat baik teringat maknya. Kalaulah dulu mak aku ada, aku buat baik macam ni, mesti senyum mak aku. Sekarang ni dah mati sahabat-sahabat di alam barzakh, anak-anak soleh itulah yang menghantarkan doa-doa kebaikan. Jadi bertabahlah ibu ayah yang banyak berkorban, mendepani sikap anak-anak dengan doa Rabbi habli minas salihin. Ni saya nak bahas 11 ayat ni, tapi baru satu ayat dah macam ni, kan? Jadi kita nak sebut ayat seterusnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa dia akan mendapat seorang anak yang penyabar. Ibrahim berkahwin lama tak ada zuriat. Sampailah muslimin muslimat dapat anak bernama Ismail, membesar, taklah sampai umur dewasa dengan wajahnya yang handsome, dengan akhlaknya yang sempurna, dengan lembutnya bicara. Dan disebutkan kat sini halim, engkau akan mendapati anakmu itu nanti adalah anak yang penyabar. Masya Allah sahabat-sahabat, sebab tu bila kita nak sebutkan Tuhan, nak berdepan dengan orang panas baran ni, tak hilang panas baran dia Ustazah. Suami saya ni nampak apa, rasa nak hentak je semua, tak tahu panas baran pelik. Sebutlah antaranya ya Latif, ya Halim. Lembutkanlah hatinya, jadikanlah dia manusia yang santun wahai Allah. Okay? Muslimin muslimat, sebut nama-nama Allah. Maka pada ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ni ayat 102 ni baru kita faham kaedah korban pada waktu Nabi Ibrahim nak disuruh sembelih Nabi Ismail. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Dalam mimpi ni sahabat-sahabat kalau kita perasan, qala ya bunayya inni ara, melihat dalam mimpi. Sebab tu nanti kita hari ni 1 Zulhijjah, pada 8 Zulhijjah tu dinamakan hari Tarwiyah. Apa hari Tarwiyah? Hari yang Nabi Ibrahim menceritakan tentang mimpinya kepada Ismail. Ini antara maksud dinamakan hari Tarwiyah pada hari yang ke-8. Masya Allah, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka apakah pendapatmu? Bapa tanya pendapat anak. Susahnya zaman sekarang kita nak jumpa bapa merendahkan egonya, tanya pendapat anak. Berapa ramai isteri yang mengadu, saya stres Ustazah, ajak meeting, mesyuarat keluarga konon. Okey, holiday kita tahun ni nak ke mana? Kan bapa pun kata Langkawi, mak kata Pulau Pangkor lah contoh kan. Dia tanya kita Ustazah, lah kepala dia juga dia ikut. Macam tu kan sahabat-sahabat. Relax kak. Ada orang langsung tak pernah pergi cuti Langkawi, dah bertahun-tahun hidup. Kan sahabat-sahabat, kita kalau duk pandang yang ada, alhamdulillah datang syukur. Kalau kita cari yang tak ada, memang sampai kiamat lah kita takkan berpuas hati. Kan? Tu Ustazah, rasanya dekat surau dulu, kalau mula-mula berukhuwah ni Ustazah nyanyi lagu tu. Ustazah selalu kata, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Yang suami ajak holiday tiap tahun pergi Langkawi tu tak disyukuri. Tapi ada isteri yang langsung tak dibawa holiday. Kita tak fikir pun sahabat-sahabat. Suami kita boleh jadi imam dalam pandemik ni, kita tak syukuri. Kita sibuk yang orang share kat Facebook dapat bunga tiap-tiap hari tu. Itulah kita sahabat. Kita tak boleh bandingkan, takkan dapat ketenangan bila mana kita membanding-bandingkan. Sebab Allah hantar dia untuk kita tu adalah yang terbaik. So semua orang kena berkorban. Yang seorang ni berkorban kerana anak, seorang ni berkorban kerana perangai suami, yang seorang ni berkorban kerana isterinya, yang seorang ni berkorban kerana perangai mak mertua. Kita sendiri akui, sungguhlah ya Allah, selagi hidup ni takkan ada namanya yang tidak berkorban. Semua terlibat dengan pengorbanan, dan pengorbanan yang paling tinggi adalah bila kita mengorbankan kecintaan kita untuk kehidupan sementara ini. Okey, lalu anak yang telah ditarbiah dengan agama oleh Ibrahim menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapatiku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar.
Insyaallahu minas sabirin. Subhanallah. Insyaallahu minas sabirin. Indahnya kalau kita berbahasa, Ustazah boleh tak nanti kita buat program ni? Insyaallahu minas sabirin. Kan maknanya kau akan tengok aku insya-Allah di kalangan orang-orang yang sabar. Walaupun kita terpaksa berkorban macam-macam. Kalau Ismail cakap macam ni, dirinya nak disembelih, dia masih boleh kata insya-Allahu minas sabirin. Sebab apa sahabat? Sebab perintah Allah. Jadi bila kita memahami dia adalah perintah Allah, kita tak banyak cakap dah. Bila kita memahami dia perintah Allah, aku suka tak suka aku kena buat. Kita terpaksa korbankan banyak. Tak payah pergi jauh-jauh lah. Pagi tadi pukul 7 pagi saya dah ada kelas dah dengan satu grup Zoom. Dan ada yang datang, ada yang tak datang. Masa mula-mula tu kau main bersungguh-sungguh. Jadi saya kalau dengan grup yang saya korbankan tidur pagi hari untuk 1 jam majlis ilmu 7 hingga 8 pagi. Sahabat-sahabat, simple nak memahami korban cinta. Jadi kalau setakat kita masuk korban RM60 tu tak berapa sukar. Sebab tu Ustazah Zai berkempen, habis je hari tasyrik ni cepat nak sama dengan Ustazah nak buat di kawasan taman Surau Al-Hijrah ni, kempen buat tabung korban 2022. Macam mana nak tabung korban 22 ni? Sahabat-sahabat, tabung korban 22 bermula daripada ni bulan Zulhijjah ni. Allahu Akbar, sekejap Okey, comel. Bermula korban tahun ni kita dah selesai. Yang masuk Alhamdulillah, yang tak masuk moga direzekikan Allah untuk ke depan-ke depan. Untuk pastikan kita dapat berkorban tahun 2022, saya dah banyak tahun daripada 2015 buat kempen ini, ramai dah berjaya. Sehari masuk dalam tabung RM1. Pasti korban tahun depan kita dapat masuk anggaran 350 ke 360 ringgit. Kat mana tu? Biasanya dekat Kemboja lah harga macam tu. Alah Ustazah, saya tak nak dekat Kemboja. Contoh kan, macam-macam manusia ni tak ada masalah. Muslimin muslimat, Allah tak tanya korbanmu di mana. Allah hanya tanya takwamu di mana saat kita mati nanti. So saya nak masuk kat surau rumah saya RM800. Tolong gandakan jadi RM200, jadi RM2 sehari atau RM3 sehari. Syaratnya setiap hari. Masuk je rumah, balik daripada masjid, nampak tabung korban 2022. Sebelum keluar pasar mana-mana beli pisang goreng, masuk dulu RM3 dalam tu every day. Pasti tahun depan anda dapat. Sebab kita nak buat baik ni, iblis Masya Allah berlumba-lumba untuk menggagalkan. Ustazah, hari tu saya dah nak masuk dah, tiba-tiba pula tayar kereta saya tu kena tukar pula. Mana penting Ustazah, kalau saya tak tukar tayar kereta bahaya ni bawa family berjalan ni. Kan sahabat-sahabat, saya biasa je berlaku. Seorang ibu dah bagi duit RM5,000 lebih untuk ambil seekor lembu atas nama seluruh ahli keluarga dia. Tiba masa nak ibadah korban, muslimin muslimat dirahmati Allah, dia minta dengan Ustazah, minta maaf Ustazah, saya nak tanya pendapat Ustazah. Anak saya belajar kat Mesir, nak periksa. Kawan-kawan dia sekian orang tak dapat masuk periksa dan ini final exam mereka. Mereka tak boleh balik lah nanti, tak dapat sijil lah. Sebab apa? Sebab mereka tak ambil exam. Kenapa kak masalahnya? Sebab mereka tak mampu nak bayar yuran final exam ni. So jumlah tu sama dengan jumlah saya beli seekor lembu tu. Apa pendapat Ustazah? Jadi Ustazah cakap, kak, bagi saya, sebab ini korban sunat, bukan korban nazar, bukan korban wajib bagi akak. Kalau akak rasa budak-budak tu sampai kena buang universiti, anak akak balik, dia orang tak balik, mereka memang anak-anak asnaf yang suka nak bayar yuran, akak pam duit akak ni pada mereka. Ustazah, tak apa ke? Tak apa. Itulah pengorbanan yang besar, insya-Allah pahala korban akak dapat, pahala infak pun akak dapat. Faham ya sahabat-sahabat? Macam kita nak pergi haji ni lah. Kan kita dah cukup dah. Tapi Allah halang. Mati kita pahala tu tetap dapat. Betapa innamal a'malu binniyat itu sangat power dalam Islam. Niat, niat, niat. Sebab pagi tadi kita dah niat. Antara subuh hingga zuhur aku nak buat apa. Tiba-tiba tamu datang. Aku baru nak baca Quran lebih sikit. Tetamu datang. Kita layan dengan baik. Pahala nak mengaji lebih tu dah dapat. Dengan syarat kita melayan tetamu yang datang dengan baik. Tetamu yang datang kita halau. Kau tak payah aku nak baca Quran 10 muka hari ni. Balik. Sahabat kan. Sampai kawan tu balik dengan kecil hati ni.
Contoh kan, kita nak baca Quran 10 muka surat. Yang mana sebenarnya yang lebih mulia di sisi Allah? Kita dah niat tetapi berhalangan sebab Allah tak berkehendak perkara itu berlaku. Allah pandang kita macam orang yang berbuat. Sebab tu terkadang pahala niat jauh lebih besar daripada pahala buat. Ni ramai orang tak faham. Macam mana pahala niat lebih besar daripada pahala buat, Ustazah? Allah juga yang tahu niat kita. Contoh sahabat-sahabat, kan kita dah niat dah nak buat baik. Tiba-tiba berhalangan, pahala niat kita dapat. Dengan penuh ikhlas niat tadi. Inilah yang nak join Google Meet ni sampai 92 orang sekarang. Masya Allah, dia dah niat nak join. Tiba-tiba suami ajak pergi pasar. Saya tak reti mau pergi pasar seorang-seorang ni. Jomlah, bang nantilah pergi pasar kan. Nanti habislah daging-daging semua kan. Kita moncong je pergi, tak boleh. Tanya pula dekat faz kita, ada rekod tak tadi nak dengar. Dia tetap nak dapat juga hak untuk apa? Majlis ilmu pagi ni. Kesungguhan dia tu Allah nilai. Tetapi yang join ni, you nampak tak muka I tadi? Muka I yang nama Fariza Khanan tu, contoh kan sahabat-sahabat. Tu I tadi tengah khusyuk sangat tu. Suami I minta air pun I tak layan, dia buat sendiri. Contoh macam tu kan muslimat. Khusyuk ni majlis ilmu. Kita duk berbangga-bangga dengan masa yang Allah izinkan kita saat ini. Kemudian kita tidak membetulkan niat dan hati kita. Kita buat. Tapi pahalanya tak sebanyak orang yang berniat tadi tapi tak mampu buat sebab berhalangan. Faham ke faham? Okay, Masya Allah. Saya nak bagi semangat betapa Islam ni sangat baik. Sebab bila kita dalam niat antara subuh zuhur aku nak baca 2000 istighfar. Tasbih kat tangan ni 2000 istighfar. Kemudian antara zuhur hingga asar, sahabat-sahabat, kalau dalam Zulhijjah ni banyakkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niat aja akan menyebabkan hati kita selalu terarah kepada perkara baik. Tapi kalau tengah basuh pinggan geram kat orang, nanti kau datang nanti kena kau. Kita tak niat nak memaafkan, tak niat nak buat kebaikan. Hati kita sentiasa dalam keadaan membenci, dalam hasad, dalam dendam. Macam mana kita nak dimakbulkan oleh Allah doa nak mati dengan husnul khatimah, dengan qalbun salim? Tak mungkin dapat. Okay, sahabat-sahabat, sebab tu bila kita faham matlamat kita hidup ni, Masya Allah. Macam pagi tadi saya duk bahas tentang bacaan iftitah dalam solat dalam satu grup. Seorang tu buka mic, Ustazah saya nak cakap juga. Selama saya hidup berpuluh tahun ni saya tak merasa macam ni. Saya rasa terharu sangat Ustazah, saya faham maksud iftitah. Kenapa kita mesti faham? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, nusuk ibadah, seluruh ibadah. Kerja kita ibadah, jadi isteri kat rumah, tukang masak, tukang cuci kain, itu dipandang ibadah. Bila kita betul niat, suami keluar mencari nafkah, itu ibadah. Subhanallah, kita just stay at home, kita berbakti pada tanah, siram pokok tak nak bagi mati, itu ibadah. Bagi makan kucing jiran yang macam kelaparan, itu ibadah. Subhanallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati, matiku aku nanti lillahi rabbil alamin. Berpegang dengan keyakinan ini. Sebab bila betul-betul lillah, hilang segala lelah. Saya selalu sebut macam tu muslimin muslimat. Ustazah tak letih ke? Akak tak penat ke? Anak 12 orang boleh lagi buat kuih jual depan rumah, tak penat ke? Sebab lillah. Kalau saya dapat laki macam akak tu, malam-malam saya hempuk je. Contoh ni batu apinya banyak. Allah mentakdirkan aku dengan demikian. Lillah. Ustazah, saya kalau dapat laki macam orang sebelah tu, saya memang sebab tu suami macam tu diberi pada orang sebelah tu, tak beri padamu. Saya dalam kerja dakwah ni muslimat, paling saya terkedu balik, saya termenung. Seorang perempuan mengandung 9 bulan, dekat nak bersalin, dia datang berlari ke bilik kuliah kami. Dewan solat, ada bilik kuliah, masjid besar. Dia lari ke bilik kuliah, menangis-nangis. Rupanya kena kejar dengan pisau oleh suami dia, nak dibunuh. Suami datang kat masjid ni. Nampak tak perempuan ni? Dia duduk soft depan, meja depan sekali depan saya ketika kuliah. Lepas kuliah, biasalah masjid rindu kan nak makan-makan pula. Dia tak makan. Dia nangis di bahu saya. Saya mengandung perut macam ni Ustazah, dibaringkan saya atas lantai, dipijak-pijak perut saya. Saya kata tak beranak pula orang tua ni. Tak beranak, takdir Allah. Allah yang jaga dia.
Saya kata kat dia, ya Allah, buaya tenganga depan mata, kan? Masih lagi dia kata takdir Allah menjadikan dia suami saya. Saya tanya dia, awak masih sayang ke dengan suami macam tu? Saya sayang Ustazah, saya nak bersanding semula dengan suami saya tu dalam syurga. Ustazah tepuk dahi, patutlah bagi lelaki macam ni kat engkau, tak bagi dekat Ustazah Zai. Faham tak sahabat? Allah pasangkan kat kita tu sudah terbaik. Macam mana perempuan macam ni boleh jawab, semoga dia bertaubat Ustazah, itulah suami saya dalam syurga. Allahu Rabbi, saya tak faham sahabat. Barulah kita, ya Allah, qaddarallah, maha besarnya kehendak engkau, takdir engkau ya Allah. Engkau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Aku je manusia yang tak pernah bersyukur. Tu bila berlaku benda-benda ni depan mata kita, siapa Ustazah Zah yang perasan syurga ni? Ada ramai orang yang jauh lebih sabar. Macam itulah sahabat-sahabat. Okay? Jadi kita pandanglah sekeliling kita supaya kita jauh lebih bersyukur. Lalu ayat ni disambung lagi. Okay? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah kedua-duanya berserah. Ayah berserah pada Allah. Kalau inilah yang Allah nak sembelih anak, walaupun inilah satu-satunya anak aku buat. Anak aku pun dah berserah. Dan Ibrahim membaringkan anaknya dengan mengiringkan wajahnya di atas tumpuk tanah. Siap boleh sembang ni. Lalu kami menyerunya, wahai Ibrahim. Masa ayat 103 ni tafsir bahas panjang tau sahabat. Ismail dengan Ibrahim ayahnya boleh bersembang. Ayah, nanti tak boleh kot ni. Kenapa pisau tak lut ni walaupun dah tajam? Mungkin tak boleh menelangkup kot, kena terlentang, kena mengiring kot. Tak lut juga padahal pisau tu cukup tajam dah. Lepas tu sembang lagi, ayah nanti kalau mak tahu macam mana yang aku kena sembelih ni, boleh tak ayah panggilkan kawan-kawanku yang sebaya untuk dibawa bermain-main di hadapan rumah kita supaya hilang rindu ibu kepadaku. Sembang lagi ni, Masya Allah. Boleh tak ayah tukarkan pakaianku supaya darah-darahku tidak dilihat oleh ibu? Subhanallah, dia sembang supaya boleh menjaga hati mak. Nak bagi tahu mak kita sedang mentaati perintah Allah. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Okay? Lalu datang seruan, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang yang berusaha melakukan kebaikan. 105 sahabat-sahabat, inna kadzalika najzil muhsinin. Kena faham maksud muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Allah, aku sabar ni benda baik, engkau suka. Ya Allah, aku sedekah ni benda baik, engkau suka. Walaupun aku dalam keadaan tak mampu ni ya Allah, sikit je aku bagi ni ya Allah, tapi engkau suka. Ya Allah, hati aku tengah menangis ni, tapi aku jumpa siapa pun aku senyum. Engkau suka ya Allah, sebab senyum tu sedekah. Ya Allah, aku geram rasa nak caci maki, mencarut-carut ni, tapi aku cuba bercakap yang baik-baik. Engkau suka. Inilah golongan muhsinin, orang yang suka berbuat kebaikan. Jadi sahabat, Ibrahim sedang mentaati Tuhannya, kebaikan. Ismail sedang mentaati Tuhannya, kebaikan. Allah jamin orang yang buat baik ni pasti akan datang kebaikan. Syaratnya dia banyak korbankan kecintaannya di dunia ini. Berapa ramai ibu-ibu, anak berdosa boleh sembunyikan dosa anak. Contoh, anak berzina sampai mengandung luar nikah. Sahabat-sahabat, okay? Siap sanggup gugurkan. Mak tak nak tengok cucu haram macam tu. Dah berzina satu dosa, kemudian ditambah lagi dengan dosa menggugurkan anak. Biar jangan sampai jiran-jiran mak tahu. Malu mak. Kita sanggup. Takut kita malu dengan makhluk, bukan kita takut malu dengan Allah ketika berhadapan dengan Allah. Banyak yang berlaku hari ni. Sebab apa? Kerap tengok drama Melayu. Kan drama Melayu kan macam tu. Bila dah terlanjur suruh nikah. Kan sahabat-sahabat. Dia tak sedar ni luar nikah tu. Kan saya dijemput di TV Al-Hijrah rancangan dengar. Terkejut dia pun, tersandar. Ustazah, kalau bernikah, kalau berzina luar nikah ni Ustazah, dia dapat anak perempuan. Lepas tu sampai bila-bila ke bapak tu tak boleh jadi mahram kepada anak? Bukan setakat tak boleh. Bapak tu boleh kahwin dengan anak perempuan tu. What? Terkejut dia orang. Kenapa terkejut? Islam sangat menghina hubungan badan tanpa nikah yang halal. Tapi hari ini dalam pandemik, subhanallah, berapa banyak berlaku sumbang mahram. Berapa banyak berlaku. Okay, kita ngeri sahabat-sahabat dalam
program-program dakwah kami, inilah fokus kami. Yang di rumah bapaknya jadi imam ustazah, tapi dalam bilik menonton video lucah. Anak-anak kalau dulu CD zaman saya sekolah, ustaz-ustaz duk bercerita, sahabat bawah bantal, anak-anak tolong kemas bilik mak ayah, nampak CD video lucah ni. Sekarang tak payah ada CD, semuanya dekat handphone. Berlaku hampir setiap minggu ada aduan yang begini. Anda akan dibutakan di akhirat walaupun di dunia celik sebab menggunakan mata ke jalan maksiat. Tapi kita tak mampu korbankan. Saya sukalah ustazah menonton cerita macam tu. Memang mu suka, korbankan cintamu. Apa sahaja yang kamu suka, sahabat-sahabat. Korbankan cintamu kerana mengharapkan cinta Allah. Sesungguhnya perintah ini ialah satu ujian yang jelas. 107 kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang agung. Dan kami abadikan bagi Ibrahim nama yang harum dalam kalangan orang yang datang kemudian. Luar biasa pengorbanan Ibrahim. Sembelih anaknya sendiri. Sekonyong-konyong Allah datangkan seekor kibash dalam taklud ni, pisau nak sentuh leher Ismail, tiba-tiba ada seekor kambing biri-biri, kibash yang gemuk putih. Sembelihlah kambing ini, biarkan anakmu. Jadi setelah kita korbankan yang kita sayang, satu-satunya anak tadi, nak korban, niat tu Allah tahu, tak sampai pun disembelih, Allah gantikan yang baik. Berapa banyak dalam hidup, kita berkorban segala, air mata yang jatuh, sahabat di hujung kita bertemu dengan hikmah. Kalau tak jumpa kat dunia hikmah, percayalah ibu-ibu yang derita jiwa hari ini. Ada ramai saya jumpa hari ini orang yang bertaubat kerana menderhakai ibu ayahnya dulu. Hari ini saya cemburu dengan mereka jadi anak yang paling taat walaupun mak ayah tak ada kat depan. Ustazah lagi kembojakan, saya nak buat telaga atas nama arwah bapak saya. Ustazah, bapak saya dulu garang suruh saya solat, selalu pukul. Saya ni tak solat ustazah, saya derhaka pada ayah saya. Sekarang saya tak boleh balas apa yang ayah mak saya dah buat kat saya. Saya nak buat apa lagi ustazah, nak buat apa lagi? Kita yang letih dengar, lepas satu-satu. Ya Allah, untungnya orang yang dihadiahi doa oleh anak yang dah menyesal. Aku tak dapat nikmat dulu kat dunia. Ustazah, kalau dah mati buat apa? Saya nak kat dunia boleh share kat Facebook anak saya soleh solehah. Itu masalah kita, sahabat-sahabat. Yang terakhir Allah sebut kepada Nabi Ibrahim, salam sejahtera ke atasmu Ibrahim. Sebab tu nama Ibrahim bergandingan dengan nama Muhammad dalam salawat Ibrahimiyah. Kita bertanya, kenapa tak sebut Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, kenapa sebut Nabi Ibrahim? Luar biasa pengorbanan Ibrahim. Jadi dia diangkat ke makam yang tinggi oleh Allah, di samping juga Kaabah yang dibina tu permulaannya adalah asbab Nabi Ibrahim, kiblat utama kita. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan. Tafsir bahas ni, kenapa ulang lagi yang atas tadi dah sebut dah. Ayat 110 Allah sebut lagi, demikianlah kami membalas orang yang berusaha melakukan kebaikan. Sebab tu usaha melakukan kebaikan belum tentu kita, saya dah usaha macam-macam ustazah tapi tak dapat. Mungkin tak dapat kat dunia, tapi Allah jamin ni, pasti aku akan berikan pembalasan bagi orang yang buat kebaikan walaupun sebesar zarrah. Ayat 111 sebagai penutup, sesungguhnya dia yakni Ibrahim daripada hamba-hambamu yang beriman. So korban cinta sahabat-sahabat, kalau kita tepuk dada tanya iman, apa yang telah kita korbankan? Kalau setakat sikit-sikit untuk agama Allah, jangan perasan sangat. Biar sikit wahai si miskin. Tapi kita ni bergolok bergadai, berkorban segala-galanya untuk jalan-jalan agama Allah. Antaranya apa? Kita tak membina masjid, kita tak mampu. Tak bina surau, kita tak mampu. Tapi kita besarkan anak dengan kasih sayang. Kita pastikan anak kita mengenal Tuhannya. Okey, sebab tu kalau saya bawa pakcik-pakcik jemaah tajaan umrah fakir miskin, 2 tahun dah saya tak buat, rindu sahabat-sahabat. Antara interview saya dengan mereka, pakcik-pakcik kampung ni menggigil tubuh bila kita kata nak interview, layak ke tidak jadi calon tajaan umrah ni. Ustazah nak interview, tanya soalan, tak payah baca buku apalah cik, kita sembang je. Apa sembang saya, pakcik, Masya Allah tahniah, intan surullah yansurkum, pakcik dah bantu agama Allah, maka sekarang Allah bantu pakcik. Apa yang pakcik bantu agama Allah ustazah?
Tengok pakcik ni bukan orang senang, tapi anak pakcik semuanya mengenal Allah. Syahadah tak tinggal, solat tak tinggal. Alhamdulillah pakcik ni siap dekat masjid, tak bergaji tapi tiap-tiap hari pakcik lah muka pertama yang muncul. Itulah cara kita menolong agama Allah. Okey, sahabat-sahabat, jadi orang ni takkan disia-siakan. Dihadiahi ibadah umrah percuma. Nanti dekat akhirat kalau pakcik kekal ikhlas dalam pengorbanan ini, pakcik akan dihadiahi syurga oleh Allah. Menangis hati mereka, berbaloi rupanya korban cinta ni. Okey, banyak yang dikorbankan dalam hidup, lebih-lebih lagi orang susah. Okey, jadi derita kita bukan diadukan kepada mana-mana hamba, tetapi diadukan kepada yang Maha menciptakan kita. Semoga kita berjaya beroleh korban cinta ini yang dipandang Allah sampai menjemput kita ke syurga. Ya Allah, ni amalan aku yang mana pintu syurga terbuka luas untuk aku? Ustazah Zai selalu berangan macam tu sahabat. Okay? Dalam buku Angan-Angan ke Firdausi ni, bila saya sebarkan orang kata, Ustazah tulis ni macam benda simple je. Semua kita boleh buat. Tapi susahnya nak buat. Maksudnya apa? Isteri mudah ke syurga, anak mudah ke syurga, suami mudah ke syurga. Tapi hanya tinggal angan-angan. Saya tulis angan-angan ke Firdausi dengan niat untuk dijadikan kenyataan. Semua kita layak syurga. Tapi apa yang Allah beri ujian demi ujian, berkorbanlah sahabat-sahabat. Okay? Kita korbankan kecintaan kita untuk merebut satu cinta yang amat besar. Itulah cintanya Allah Rabbul Jalil. Ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya Allah, tertarik betul ya dengan segala penyampaian yang Ustazah sampaikan tadi. Tertarik saya untuk ambil sikit pengisian daripada Ustazah tu yang Rabbi habli minas salihin. Korban cinta ni selalu kita tengok korban ni kita pandang sesuatu yang negatif. Tapi dengan segala yang Ustazah dah terangkan tadi, perception tu boleh twist macam tu je sebenarnya untuk mempositifkan perkara-perkara yang kadang-kadang benda simple je. Kita ni sebagai ibu kan macam frustrated, anak-anak tak itu tak ini. Tapi sebenarnya Allah sedang memperhatikan kita untuk menyampaikan cara yang lebih berhikmah kepada anak-anak. Dan banyaklah benda-benda yang berkorban ni. Sebab ibu-ibu memang lagi dekat lah dengan benda-benda macam ni. Jadinya kita ada bersisa lagi dalam 10 minit. Jadi saya buka untuk para jemaah untuk kalau ada soalan boleh unmute mikrofon. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit tentang tip-tip untuk kita murah rezeki Ustaz. Ustazah. Okey, dia bagi komen sikit. Wah. Subhanallah, debar jantung Ustazah. Kuliah muslimat tiba-tiba keluar suara lelaki. Sebenarnya anda hebat wahai lelaki-lelaki. Subhanallah, ketahuilah bahawa lelaki yang menonton saat ini ada ramai mokcik-mokcik menangis di bahu Ustazah. Ustazah, tolonglah pujuk suami saya dengan majlis ilmu. Saya kata, kenapa saya pula kena pujuk? Saya ada suami kat rumah. Akaklah pujuk suami akak. Muslimat saya tak reti nak pujuk. Ini masalah tau muslimat, bahaya. Cara kita istiqamah dalam majlis ilmu, seluruh ahli rumah insya-Allah akan turut jatuh cinta. Sebab setelah dengan ilmu, ada perubahan sepatutnya pada diri kita. Suami jangan sampai muslimin muslimat bagi tahu dengan Ustazah, majlis ilmu je Ustazah, pagi petang buat air saya pun tidak, tapi cakap tengking juga. Malu Ustazah Zain ni, aku ngajar tak betul ke apa ni Allah? Ya kan? Anak-anak kata mak saya dah jadi hantu dah tu Ustazah. Mak kamu tu solehah tu. Duduk depan sekali kalau majlis ilmu. Maksudnya majlis ilmu saja tapi tak berubah. InsyaAllah lelaki-lelaki yang hadir ni, Masya Allah sekali-sekala pun dia datang, Masya Allah deep, paling sentap, paling dalam. Jadi Muhammad Nuzul apa tak habis namanya. Okay, tips untuk murah rezeki. Sahabat-sahabat, jangan sibuk mencari rezeki. Sibuklah mencari si pemberi rezeki. Faham ya? Jangan sibuk mencari rezeki sebab rezeki kita Allah dah tetapkan dah. Rezeki kita Allah dah tetapkan. Kuliah bila? Kemarin saya ada sebut muslimin muslimat, ada ramai orang PM kata tak terfikir selama ni Ustazah. Rezeki kita Allah dah tetapkan. Sampai ada satu riwayat menceritakan bila dah tiba ajal seseorang, malaikat maut dengan malaikat pembawa rezeki ni boleh bersembang-sembang. Hang tahu tak pasal apa Allah suruh cabut nyawa si fulan tu?
Malaikat maut duk kata kan, sebab rezeki dia habis dah. Dia seolah-olah sepanjang 50 tahun aku hidup ni ada timbunan rezeki. Allah bagi sampai tarikh sekian, habis dah rezeki dia. Maka sebab Allah takkan biarkan dia hidup tanpa rezeki, maka Allah matikan dia. Lalu datanglah ajal dia. Masya Allah. Sebab tu hari ni diberhentikan kerja, dibagaimanakan. Dulu gaji saya pilot Ustazah, sekarang tak boleh terbang. Jangan sombong. Saya ramai kawan-kawan pilot bidadari pula dah, pramugara. Sebab suami tiap-tiap bulan pergi Mekah kan sahabat. Kalau kapal mas tu memang dah kawan baik sungguh lah. Siap bawa nasi kandar dekat darat ni, kemudian naik atas pergi panaskan, geng-geng pramugara makan kapal terbang kan. Maknanya depa Ustaz, saya ni tak reti, rasa reti bawa kapal terbang je, duit simpanan habis, isteri minta cerai dah, berantakan. Tapi yang telefon Ustaz doakan ya, saya ni kerja dekat storekeeper je Giant, 800 Ustaz, tak campur lah laun tu. Ustaz kata tahniah, anda bawa balik rezeki barakah. Percayalah cukup kalau anda ikhlas. Alhamdulillah berkat. Tapi yang menafikan, aku hanya boleh bawa kapal terbang je, hak lain aku tak boleh. Kita terlupa bahawa Allah dah bagi banyak sebelum ni. Hari ni Allah test, buatlah apa saja, jangan hanya mengharap turun dari langit. Tak mungkin. Sahabat-sahabat, usahakan apa saja. Jangan sibuk dengan yang sedikit hasilnya tu. Kalau Allah nak cukupkan, dia akan cukup. Jadi Muhammad Nuzul sibuk cari pemberi rezeki. Saya pernah berforum dengan Zul Yahya. Okey? Ni saya ulang lagi cerita bagi yang dah pernah dengar. Zul Yahya sebut Ustazah dulu, nama dia antara pelakon yang top juga. Saya keluar kadang sampai 3 bulan. Tak sedar anak membesar. Keluar pagi, balik malam. Kadang 3 bulan outstation. Anak-anak dengan isteri. Tak tahu pendidikan solatnya macam mana. Tapi saya macam tu juga. Nampak je macam orang kaya tapi hati saya tak tenang. Setelah saya mencari si pemberi rezeki. Sebab saya terlupa Ustazah. Rezeki ni Allah bagi. Hidayah pun Allah bagi kepada yang mencari. Kenapa saya sibuk keluar pagi balik malam untuk mencari rezeki, tapi saya tak berusaha sungguh-sungguh untuk mencari hidayah. Hidayah siapa yang beri? Allah. Jadi kenapa ada anjuran solat duha? Ada banyak je industri-industri kecil, wah iklannya semua staf solat duha ketika nak start kerja. Ketahuilah wahai bos-bos, Masya Allah. Cari kerja, start kerja dengan solat duha, tapi mereka tak solat subuh pun kat rumah. Maknanya dia bertuhankan duha yang dia buat 2 rakaat. Faham ya? Dia baca macam-macam ayat, wa may yattaqillaha yaj'al Ustazah. Orang tu kata kalau baca ayat 1000 dinar takkan apa-apa kedana. Mu gantunglah seluruh rumah, mu bacalah tapi kamu tak faham. Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan. Allah akan berikan min haitsu la yahtasib, rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Buat je, sambil kita buat usaha, mungkin buka gerai burger sebulan tak laku, gagal, kita cari lagi usaha. Muhammad Nuzul dalam kita membaca Rabbi ghafirli warhamni wajburni, kalimah wajburni itu bermaksud cukupkan aku ya Allah. Sempit ni tapi engkau cukupkan. Aku nak keluar cari rezeki ni ya Allah, aku tak nak duduk saja. Kita punya Food Panda, Grab Food tu ingatkan senang ke sahabat-sahabat? Allahu Akbar, mereka duduk dekat depan kedai makan. Kata kenapa duduk padahal tak ada orang order pun. Rupanya bila ting je, siapa yang paling dekat dia lah yang sampai dulu. Sebab tu yang rajin, yang sampai nak putus pinggang duduk atas motor ni boleh dapat sampai 3,000 sebulan. Tapi yang guling-guling kat rumah, tu nanti ada job masuk baru pergi. Pergi dah ada orang lain sampai dulu. Sebab dia nak guling-guling dulu kat rumah. Okay. Jadi kita faham Allah Tuhan rupanya bukan semudah itu nak hidup atas dunia. Tolong bekerja keras untuk mencari rezeki, sebab Zul Yahya kata setelah dia tinggalkan kehidupan dunia mencari pemberi rezeki, dia nampak rezeki itu mencurah-curah. Ustazah, dari hati Zul Yahya, Ustazah dengar, Ustazah kata aku bukan Ustazah. Aku sedang diajar oleh Zul Yahya. Bicaranya dari hati. Ketika Ramadan hari itu Ustazah bercakap dengan Nabil, menangis Nabil. Punya kaya raya dah Nabil sekarang daripada orang susah dulu. Ustazah, setelah saya mengenal siapa Allah yang memberi rezeki pada saya, hidup saya tenang. Dia merendahkan diri depan isteri. Zira, ajak abang mengaji, abang tak pandai mengaji, abang tak pernah solat sebelum ni.
tolong ajar abang mengaji sebelum jumpa ustaz yang sebenar. Seorang lelaki boleh runtuhkan ego nak suruh isteri ajar mengaji, ini hebat. So dia pencari rezeki. Malam tadi FBI Faizal sekarang dalam rancangan La Tahzan TV Al-Hijrah. Dengan air mata, saya ada segala isi dunia tapi saya tak ada pemilik dunia, itulah Allah. Saya baru nampak kenapa selama ni saya tak tenang. Setelah saya mencari Allah, hati saya tenang walaupun sekarang job tak banyak. So Muhammad Nuzul, poin kepada segalanya, tolong cari siapa pemberi rezeki dengan bersungguh-sungguh. Jangan sibuk mencari rezeki semata, banyak pun kalau tak berkat, tidak ada makna. Okay, jadi semoga menjadi pelajaran pada kita. Wallahualam. Allahualam bisawab. Terima kasih Ustazah. Masa sangat mencemburui. Pengisian ni terlalu rasa macam sekejap tak terasa masa ni, sejam lebih dah kita bersama Ustazah. Jadi saya harapkan para muslimin muslimat dapat sesuatu untuk dikongsikan kepada keluarga, kepada anak-anak kita. Sebab daripada apa yang Ustazah sampaikan hari ini, bagi tahu mereka dengan gambaran dalam bahasa yang mudah untuk bercerita tentang ibadah korban. Bukan tertakluk pada korban ni, bukan sekadar sembelihan, tapi korban ni ada banyak cabang dia yang Ustazah dah terangkan tadi. Jadi majlis mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Muzayyanah di atas perkongsian. Segala penghargaan dan syabas buat warga kerja program ini, dan berkat usaha kalian menanam benih rasa cinta di kalangan masyarakat setempat, khususnya di komuniti Taman Matang Jaya ni, akan dapat menambah mekar lagi ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan ukhuwah fillah kita ni akan terus mekar. Walaupun dalam musim pandemik ni tak boleh nak tengok, rindu sangat dah sebenarnya dekat orang-orang dalam grup ni, lama tak jumpa Ustazah. Duk macam tu je, hai macam tu je. Tahniah sebab dalam ni ada juga tadi saya share dekat jiran-jiran saya. Masya-Allah ada jiran-jiran saya bersama kita cemburulah kepada taman ini. Masya-Allah sebab dekat 100 orang yang menonton. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Saya baru start dengan taman rumah saya, baru start nak ajar mokcik-mokcik. Jom. Sebab kita nak tunggu jumpa kat surau masjid sampai bila? Minta maaf Ustazah sebut, takut akhirnya kita mati sampai tak sempat jumpa pun. Jadi jom, sementara kita menanti pandemik ini berakhir, kita manfaatkan insya-Allah. Betul. Macam online ni saya kata macam ruksah sebenarnya. Kalau kita nak pergi ke surau pun kita nak kena pakai tudung, nak kena bersiap. Kena ada satu time untuk allocate kan. Tapi sekarang ni saya tekan je air fryer sebelah saya ni. Jadi kat belakang tu ayam goreng dah settle dah. Sekejap lagi pegang nasi goreng sampai sini. Jadi senang sebenarnya bila online ni. Jadi saya sekali lagi, saya Nur Fazlina, memohon jutaan ampun dan maaf sekiranya terdapat cacat dan celah, tersalah bicara sepanjang mengacarakan majlis ini. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan yang buruk itu kekhilafan saya sendiri, hakikatnya semuanya daripada Allah yang Maha mengetahui. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Manju. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Thank you. Terima kasih Ustazah dan semua. Bagi Ustazah seminit. Sorry sebab saya baru terbaca dalam ruang chat nak tanya macam mana nak follow Ustazah punya kuliah. Saya nak kempen pada muslimat, boleh join Facebook close group saya muslimat sahaja. Kenapa muslimat sahaja? Sebab dalam tu Ustazah dah cakap macam hang aku saja, nak ajak betul-betul dari hati, okay? Close group muslimat sahaja. Tapi kalau lelaki suaminya ngending sama, tak ada masalah lah sebab dah isteri dia memang duduk sebelah tu. Cuma admin akan terima Facebook muslimat sahaja demi ummah kerana Allah. Demi ummah kerana Allah. Itu yang kami panggil di UKA tu. Setiap hari ada kuliah, kadang sampai 3-4 kuliah sehari dalam tu. Sebab jemputan dari lain pun Ustazah pancarkan ke situ. Tapi yang muslimin ingin bersama-sama, page Ustazah Muzayyanah ada, di Dari Wanita untuk Wanita ada, tapi lelaki pun ramai dalam tu kan. Jadi insya-Allah, kenapa saya mewar-warkan, kerana ini sajalah medium kita sekarang. Kita tak jumpa di tempat lain kecuali dalam online. Jadi silakan, kalaupun bukan dengan Ustazah Muzayyanah, tolong cintai majlis ilmu dengan seluruh para asatizah,
Kerana dengan ilmu ini hidup kita terpandu. Kita tak rasa hari ni dengar, malam ni kita berubah. Tapi tiap-tiap hari jadikan ia terapi jiwa, anda akan rasa luar biasa ketenangan insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Ustazah.